الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana syarah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu dengan izin, dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pengajian kita dalam kitab yang bertajuk Bahrul Madhi, syarah bagi mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu taala. Pada pengajian yang lalu kita telah membincangkan sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat solat Rasul sebagai imam dan bagaimanakah makmum yang mengikut imam itu, kerana terdapat riwayat-riwayat yang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang duduk, sahabat-sahabat juga sembahyang duduk. Dan ada riwayat yang menceritakan ketika Rasulullah mengimami salat sebagai imam secara duduk, sahabat-sahabat yang menjadi makmum berdiri. Maka timbul di dalamnya perbincangan dan perbahasan alim ulama apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, hanya saja dijadikan imam itu supaya diikut imam. Jadi mengikut imam ini adakah dalam semua perkara, termasuk niat, perbuatan, ucapan, bacaan-bacaan, semuanya telah diperjelaskan oleh para alim ulama. Dan bagaimana kita melihat di manakah berlakunya perbezaan pendapat alim ulama itu. Malam ini meneruskan perbincangan kita pada muka surat 129 bab yang ke-34 daripada hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kata Syekh Marbawi rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-34, babu ma jaa fil imami yanhadu fi raka'ataini nasiyan. Bab yang telah datang, ia bab pada menyatakan imam bangun pada 2 rakaat. Kemudian daripada sempurna imam tadi sudah sempurna 2 rakaat. Sepatutnya imam duduk tahiyat awal, tiba-tiba imam berdiri dengan lupa. Ini hadis membincangkan bagaimanakah yang perlu dilakukan oleh imam dan apakah yang perlu dilakukan oleh makmum. Adakah kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum boleh membaca tahiyat awal? Adakah orang yang sudah meninggalkan tahiyat awal, sama ada imam atau makmum, boleh turun semula untuk membaca tahiyat awal itu?
Dan apakah hukum membaca tahiyat awal, rukunkah ataupun sunat? Dan di manakah diambil hukum tahiyat awal itu dikatakan sunat ab'ad, bukan sunat hayat? Semuanya akan kita lihat dalam sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala an Ziyad ibn Ilaqata qala shalla bina al-Mughiratu bin Syu'bah falamma shalla rak'ataini qama wa lam yajlis fasabbaha bihi man khalfahu fa asyara ilaihim an qumu falamma faragha min salatihi sallama wa sajdatay sahwi wa sallama wa qala hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisun hasanun sahih. Qala Asy-Syaikh Al-Marbawi pada indeks 198, fa'lam ayyuhal akhwan, ketahuilah kiranya ya saudarakum. Jadi Syekh Marbawi bawa kalimat fa'lam, maknanya kena ambil tahulah wahai saudara-saudara. Kena ambil maklum, ambil maklumat dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dapatlah kita hukum, dapat kita memahami, mengenal hukum orang yang tertinggal tahiyat pertama, tahiyat awal dengan lupa. Dan bagaimana imam dan makmum memperbuatnya. Dan dapat kita ketahui beberapa hukum yang lain lagi. Dengarlah hadisnya begini. An Ziyad bin Ilaqata qal shalla binal Mughiratu bin Syu'bah. Diriwayatkan daripada Ziyad bin Ilaqah katanya, telah sembahyang dengan kami menjadi imam oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata Ziyad bin Ilaqah, jadi mereka pernah berjamaah berimamkan seorang sahabat Nabi. Mengapa dikatakan sahabat Nabi? Kerana Ziyad ini bukan sahabat, dia seorang tabi'in. Jadi kita kena maklum ada beza antara tabi'in dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan sahabat ini, para ulama tauhid menyebutkan syarat nak jadi sahabat ni dia kena ada 3 syarat asas. Pertama syaratnya orang yang pernah bertemu, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman hayat Rasul. Syarat yang kedua, hidupnya beriman, matinya pun beriman. Syarat yang ketiga, yang pertama dia berjumpa Rasul, yang ketiga dia bertemu itu di zaman hayat Rasul ketika Rasulullah masih hidup. Jadi kalau dia jumpa dalam mimpi, kalau dia jumpa bukan di zaman hayat Rasulullah, umpamanya hari ini Rasulullah sudah wafat, jadi orang jumpa Nabi dalam mimpi, dia kata dia jumpa Rasulullah, maka itu bukan sahabat. Karena syaratnya mesti dia berjumpa itu di zaman hayat, di zaman hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syaratnya mestilah hidupnya beriman, matinya beriman. Ada orang jumpa Rasul hidup tak beriman, mati pun kafir, sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal dan seumpama. Ada orang yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awalnya Islam, bila nak mati murtad pun tidak dipanggil sahabat Rasul. Dan ada orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup beriman, mati beriman, tapi tidak dapat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku kepada Uwais Al-Qarni itu. Maka
maka juga tak masuk dalam jumlah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita baca wa ala alihi wa sahbihi itu. Jadi ini sahabat Rasul namanya Al-Mughirah. Kalau begitu, orang yang tidak sempat bertemu dengan Rasul di zaman hayat Rasul, hanya sempat bertemu sahabat-sahabat Rasulullah, hidup beriman, mati beriman, mereka dipanggil tabi'in. Maka antara golongan tabi'in ini ialah Ziyad bin Ilaqah. Ziyad bin Ilaqah ini termasuk di kalangan tabi'in. Jadi Ziyad bin Ilaqah bercerita bagaimana satu ketika datang Al-Mughirah bin Syu'bah bersembahyang dengan mereka menjadi imam sembahyang bersama dengan para tabi'in tadi. Falamma shalla rak'ataini qama wa lam yajlis. Kata Ziyad bin Ilaqah lagi, falamma shalla rak'atain, maka tatkala sudah sempurna sembahyang oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dengan menjadi imam bagi kami, sempurna akan 2 rakaat yang pertama. Sudahlah bangun dia. Siapa bangun? Al-Mughirah yang jadi imam ni tadi bangun. Dan tiada ia duduk membaca tahiyat pertama. Dengan sebab lupanya akan membaca tahiyat pertama itu. Jadi berlaku satu peristiwa bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah tertinggal membaca tahiyat awal, terus berdiri. Jadi makmum di belakang tu gege, tahu gege? Hadirin hadirat selain belajar bahasa Arab kena belajar bahasa Kelantan. Sebab negeri Kelantan je tumbuh kurma, faham? Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah kalian. Jadi nak sebut pada kita makmum jadi gempar, gegak gempita. Apakala dilihat oleh makmum yang di belakang akan yang demikian, bila makmum tengok imam terus berdiri tinggal tahiyat awal, maka mereka itu pun mengucap tasbih. Sebagaimana kata Ziyad bin Ilaqah, fasabbaha bihi man khalfahu, maka mengucap tasbih, maka berkata orang di belakang subhanallah. Oleh mereka yang di belakang, makmum pun pakat subhanallah, subhanallah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam satu hadis sahih. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbih lirijal wat-tasfiqu lin-nisa. Orang laki-laki kalau imam melakukan perkara yang salah, makmum dia kena tegur imam dengan tasbih subhanallah. Tetapi adakah semua kesalahan imam kita boleh tasbih? Soalnya, adakah semua salah imam, dan sampai tika manakah kita nak bertasbih itu? Tasbih, jadi diajar oleh Rasul at-tasbih lirijal. Orang laki-laki tasbih, orang perempuan tak boleh tasbih. Orang perempuan tasfik. Tasfik ini tepuk belakang tangan. Tak dengar, tak jadi masalah. Macam juga orang bertasbih, disuruh tasbih aja subhanallah. Kalau imam buat tak tahu aja, jangan kita di belakang subhanallah. Imam tak tahu subhanallah, imam buat tak tahu, oi. Itu dipanggil fras. Dia punya over itu subhanallah sampai hui subhanallah lah. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah kalian ya. Orang perempuan pun macam tu jugalah. Jadi masing-masing ada etika yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita berjamaah dan menegur imam. Qala muallif rahimahullahu taala, jadi kata Ziyad bin Ilaqah, bila Al-Mughirah tertinggal tahiyat awal itu, dia pun terus berdiri. Bila sudah berdiri, makmum di belakang fasabbaha bihi man khalfahu, pakat bertasbih. Jadi tasbih ini
untuk dipanggil menegur imam dengan cara tasbih. Qala muallif rahimahullah, kata Syekh Marbawi 199 tinggal dulu, 200 pun tinggal dulu, masuk 201. Makmum bangun menurut imam meninggalkan tahiyat pertama dan hadisnya. Kata Abu Isa Tirmizi yang meriwayatkan hadis ini, berkata Zaid bin Ilaqah yang meriwayatkan hadis ini, apakala sudah tetap Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri dan tertinggal tahiyat pertama, fa asyara ilaihim an qumu, maka mengisyarat oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada orang makmum yang di belakangnya bahawa bangun mereka tu berdiri. Timbul pula hukum, boleh ke dalam sembahyang ni main pakai isyarat-isyarat? Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, kalau kita baca dalam satu hadis yang hasan daripada Imam Tirmizi, bagaimana seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kata beliau, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Satu hari saya pernah melintas melalui suatu tempat ketika Nabi sedang sembahyang, fasalamtu alaih. Nabi tengah sembahyang, saya beri salam. Faradda ilayya isyaratun, lalu faradda ilayya isyaratan, lalu Nabi jawab dengan cara isyarat. Ya. Di situ ulama mengambil hukum dalam sembahyang boleh main isyarat-isyarat, tapi jangan pula sembahyang isyarat tu. Main isyarat susunya. Ini isyarat-isyarat hadirin hadarat yang hanya ada kena mengena dengan solat saja. Lalu Al-Mughirah bin Syu'bah bila sudah tetap berdiri masuk rakaat 3, dia tengok sahabat pakat subhanallah subhanallah, ini jemaah-jemaah pakat tasbih. Al-Mughirah suruh mereka bangun berdiri, fa asyara ilaihim an qumu, maka Al-Mughirah bin Syu'bah beri isyarat supaya makmum di belakang bangun berdiri. Di sini kita dapat faham dan maklum bahawa makmum kalau nak tegur imam dengan tasbih boleh, tetapi kalau imam sudah masuk rukun yang seterusnya, makmum tidak sunat lagi menegur imam. Ya, tak sunat dia tegur imam, malah wajib makmum tinggalkan tahiyat awal, wajib. Kalau dia nak buat aja, nak buat dia panggil kering dia aja, nak ikut sikap dia aja, dia kata peduli apa aku, imam pelupa, dia pun terus baca tahiyat awal padahal imam sudah berdiri. Jawapannya batal solatnya. Kalau dia tidak niat mufaraqah, sembahyang dia batal. Kerana tuan-tuan ingat, apabila seorang imam meninggalkan sunat yang namanya ab'ad, maka wajib makmum turut meninggalkannya. Itulah namanya powerfulnya imam, tahu. Imam ni dia ada power. Sama ada dia tinggalkan dengan sengaja atau terlupa. Nanti kita akan tengok apakah hukum meninggalkan tahiyat awal ini. Jawapannya, hukumnya adalah sunat ab'ad aja tahiyat awal. Dalilnya apabila Al-Mughirah bin Syu'bah tinggal tahiyat awal, dia tak ulang balik sembahyang itu, dan kata Al-Mughirah, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah yang Nabi buat. Nabi hanya tampung dengan sujud sahwi. Dan ucapan Al-Mughirah hakadha sana'a Rasulullah, beginilah Nabi buat, menunjukkan Nabi sendiri pernah tinggal tahiyat awal dan Nabi tidak ulang sembahyang, menunjukkan meninggalkan tahiyat awal itu batal sembahyang tak? Tak batal. Sebab hari ini ada juga yang bercakap tinggal tahiyat awal batal solat. Ini bukan mazhab Syafi'i. Ya, ada yang berkata tinggal tahiyat awal batal solat. Tak batal, kerana
Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, hakaza sana'a Rasulullah, beginilah Nabi buat menjadi tempat ambilan hukum, begitulah Nabi buat. Apa yang Nabi buat? Nabi tidak mengulang sembahyang, dan Nabi juga hanya menampal kesilapan tahiyat awal itu dengan sujud sahwi. Boleh faham? Sebab hari ni kadang-kadang orang mari tanya dalil, mana dalil, mana dalil. Nak dalil datang kuliah lah Syekh. Ini dia bercakap dalil mana, kuliah pun tak datang, macam mana nak dalil. Dan dia pakai dalil dia tak pakai dalil kita. Maknanya dia betul, tapi jangan kata kita salah. Sebab ada yang hari ni yang sudah bercakap meninggalkan tahiyat awal itu batal mayang. Tak batal. Dia kata yang tak batal tu kalau terlupa, tak sengaja pun tak apa. Kerana tahiyat awal itu bukan rukun. Yang batal kita meninggalkan rukun. Ya, meninggalkan yang sunat tidak membatalkan solat. Dah nama pun sunat. Dari sebab tu dipanggil sunat, dan disitulah ulama-ulama meletakkan solat itu ada rukun, ada sunat, ada sunat yang namanya ab'ad, ada sunat yang namanya hayat. Yang hari ini orang kata ulama memandai-mandai. Bukan memandai-mandai, mereka nak bikin kita pandai. Batu dia beri kategori ini ab'ad. Macam mana nak tahu ab'ad? Sebab Nabi tampung dengan sujud sahwi. Sedangkan sunat-sunat hayat itu ditinggalkan, tak perlu sujud sahwi. Tapi sunat ab'ad, sunat ab'ad sunat, tapi bila tinggal Nabi jabar, Nabi tampung dengan sujud sahwi. Di sinilah kita lihat bagaimana alim ulama mengambil hukum dalam fiqh kita. Daripada tindakan Al-Mughirah tadi, fa asyara ilaihim an qumu, lalu Al-Mughirah beri isyarat supaya bangun ulama-ulama mengambil hukum, bahawa kita nak tegur imam yang tinggal tahiyat awal ini sebelum dia sempurna berdiri saja. Masa tu imam tu nak bangun, Allah tinggal tahiyat awal kan, kita pun subhanallah. Itu pun dengan beradab ya. Adabnya jangan segah-segah. Ni imam subhanallah. Mau meniarap imammu. Bukan dia terus duduk. Ini meniarap tu imam, heart attack ya. Dia pun nak tegur tu pun biarlah sopan, subhanallah. Satu adab dia. Adab yang kedua dengan tasbih aja. Walaupun kita ni semangat kuat, jangan imam tinggal awal takbir, jangan saya. Itu kalau kena imam yang fobia, mau dia mufarakah, bukan makmum mufarakah, tu imam mufarakah. Bukan makmum mufarakah, dia fobia takbir. Dia tak boleh dengar takbir, takut dia. Dia pun ekstrim. Imam kata makmum ekstrim. Allahu Rabbi lah. Jadi jangan takbir, tasbih tasbih. Itu dipanggil kalimat-kalimat yang diajar oleh Rasul ni. Ada kalimah yang lembut, ada kalimat yang keras, ada kalimat yang panas, ada kalimat yang sejuk. Dia macam tasbih ni dia lembut, subhanallah. Lepas Nabi kata kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan. Subhanallah itu antara kalimat yang ringan-ringan tu. Hadirin para jemaah rahmatullah kalian. Maka sekalian orang pun bangun semuanya, menurut berdiri semuanya, kerana apakala sudah imam tak boleh duduk membaca tahiyat pertama, oleh sempurna berdirinya bagi rakaat yang ketiga. Apa maknanya? Maknanya kita kena ingat dalam fiqh, apabila kita tertinggal suatu perkara yang sunat dan sudah berpindah rukun, jangan balik kepada rukun sebelumnya. Tak boleh. Kita tinggal tahiyat awal tu sunat, kita sudah masuk rukun qiyam, rukun berdiri. Bila sudah masuk dari satu rukun ke satu rukun yang lain, dia tidak boleh berpatah balik. Itu kaedah dalam fiqh ya.
Hadirin para jemaah rahmati Allah sekalian. Jadi kita kena ingat kaedah itu, bila sudah berdiri tegak, masuk dah rukun qiyam, masuk rakaat 3, jangan patah balik. Di situlah makmum tadi boleh menegur imam dengan tasbih sebelum imam masuk rakaat yang seterusnya. Masa imam nak diri itu dia pun subhanallah. Tapi kalau imam buat dek saja, jangan dia marah. Subhanallah, imam pun tegak diri. Bila imam sudah tegak berdiri makmum tadi, maka makmum pun mesti turut kelakuan imam pada meninggalkan sunat ab'ad tadi. Kena sepakat. Kerana ia sunat ab'ad, kerana ia tahiyat awal tadi, tahiyat pertama tadi setengah daripada sunat ab'ad. Macam mana ulama-ulama mengambil hukum bahawa tahiyat awal sunat ab'ad? Kerana apabila ditinggalkan, tidak diulang kembali sembahyang, itu menunjukkan sunat, menunjukkan tahiyat awal itu bukan rukun, bukan wajib. Itu dan bagaimana dikatakan ab'ad? Kerana apabila ditinggalkan ditampung dengan sujud sahwi, maka itulah dinamakan sunat ab'ad. Kerana ia tahiyat awal tadi setengah daripada sunat ab'ad. Jadi bila kata sunat ditinggalkan tak mengapa. Dan kalau imam tinggalkan perkara sunat, makmum wajib tinggalkan yang sunat ab'ad itu. Dan bukannya rukun bagi sembahyang. Tahiyat awal ni bukan rukun, dia hanya sunat. Kemudian diganti, ditampung, ditampal ataupun dijabar dengan sujud sahwi serta imam. Nanti kita akan lihat dalam hadis ini timbul hukum bagaimana sujud sahwi itu sebelum salam atau selepas salam. Qala mu'alif, kata Syekh Marbawi 202, sujud sahwi kemudian daripada salam kah, lepas salam kah, atau sebelum salam, dan hadisnya. Kata Abu Isa Tirmizi telah berkata Ziyad bin Ilaqah, falamma faragha min salatihi sallama wa sajada sajdatayhi sahwi wa sallama, maka tatkala apakala selesai Al-Mughirah bin Syu'bah itu daripada sembahyangnya, lalu Al-Mughirah pun beri salam. Dan setelah sudah selesai daripada beri salam lah, salam akhir, tunduklah ia sujud 2 kali sujud sahwi dan beri salam pula dia, beri salam lagi sekali. Kerana 2 sujud itu seperti setengah daripada perbuatan sembahyang. Waqala, kata Al-Mughirah, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah aku lihat yang telah memperbuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ini datang suatu dalil bahawa sujud sahwi itu berlaku selepas salam. Tetapi yang kita amalkan ialah sujud sahwi sebelum daripada salam. Maknanya dua-duanya punya dalil dan nas. Jadi kalau dua-dua ada dalil, jangan kelahi-kelahi lah. Jangan ingat yang sujud sahwi sebelum salam aja ada dalil. Yang sujud sahwi lepas salam pun ada dalil. Cuma kita mengambil hadis bahawa sujud sahwi sebelum salam. Betul, tak ada masalah. Jadi benda-benda khilaf ni jangan kita bertegang leher. Macam juga doa kunut. Doa kunut ni kan benda sunat. Yang nak kunut pun ada dalil, yang tak berkunut pun ada dalil. Kalau sama-sama ada dalil, jangan kelahi-kelahi. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u, ta'atlah sekalian kamu akan Allah dan Rasul, dan jangan kamu berbalah-balah.
Kalau kamu berbalah-balah, fataf syalu, nanti kamu jadi lemah. Ni yang jadi lemah kita ni pasal duk balah-balah. Dan berbalah-balah itu dilarang dalam perkara taat Allah Rasul. Kalau sama-sama sudah ikut Allah, sama-sama ikut Rasul, janganlah berbalah. Begitu juga kita yang baca kunut pun ikut Rasul, yang tak kunut pun ikut Rasul. Yang nak berbalahnya siapa? Gaduh bab-bab itu dah. Kita dah pesan banyak kali dah dalam bab-bab kunut ni tak salah dipanjang-panjangkan lagi. Nak baca-baca, tak nak baca balik, itu je. Berkelahi sama kita yang berkunut. Orang KL banyak tak kunut, Syekh. Apa hal Ustaz? Banyak Wahabi ke KL? Tidak, dia orang tak sempat nak bangun subuh semua tu. Bila dia nak kunut ni, subuh pun tak sempat. Faham? Dia punya kunut itulah Brazil, Croatia. Brazil, Croatia. England tak sebut dah, Spanyol out awal dah. Itu zikir zaman moden tu. Allah Rabbi ya tak kita kelahi-kelahi ni yang bangun subuh ni adalah 20-30 orang mana. Nu yang tak bangun ada 20-30 ribu lagi yang tak bangun. Jadi benda-benda ni jangan berbalah-balah ya. Jadi kita jadi lemah nanti berbalah dalam perkara taat Allah Rasul. Sebab tu dalam perkara taat Allah, kalau sama-sama sudah taat Allah, sama-sama sudah taat Rasul, wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Fatafshalu, Allah jamin kalau kamu berbalah dalam benda-benda ini, kamu jadi lemah nanti. Wa tadhhaba rihukum, hilang hebat kamu tu. Inilah yang umat Islam jadi hilang hebat. Umat Islam jadi lemah ni kerana kadang-kadang berbalah benda-benda yang khilaf, padahal sama-sama kan ikut Rasul. Sama juga dalam bab tahlil, dalam bab apa lagi, talqin. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, benda khilaf aja, tak ada masalah. Nak baca talqin baca, tak nak baca pun tak apa, tak ada masalah dalam bab tahlil. Sebab yang baca pun ada nas, yang tak mau baca pun ada nas. Jadi dalam bab-bab begini kita berlapang dada. Begitu juga dalam bab sujud sahwi tadi ya. Jadi kalau ada yang kata sujud sahwi ini sebenarnya lepas salam, ya betul, tak apa. Ada yang kata sujud sahwi ini sebelum salam, dia betul, tak apa. Jangan kata dalam bab kunut pun ada, memang ada pendapat yang mengatakan kunut berlaku sebelum rukuk. Ada dalil dia. Tapi yang kita pakai kunut kita baca selepas rukuk. Ya. Yang praktis kunut sebelum rokok ni banyak Syiah. Hadirin hadirat, tapi dia ada dalil juga, ada dalil dia. Tapi kita pakai yang kuat itu selepas rokok itu. Tak ada masalah lah, maknanya betul belakalah. Sama juga dalam bab letak tangan, letak lutut dulu ke masa sujud, letak tapak tangan dulu. Semua ada dalil. Sebab saya tengok dalam WhatsApp dia bawa datang hadis, begini sembahyang Rasul, letak tangan dulu, lutut, kemudian bau dahi. Betul hadis tu. Tetapi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan majoriti ulama mengamalkan hadis bahawa ketika sujud letak lutut dulu, tangan kemudian bau dahi. Pun ada hadis juga. Dia ingat dia seorang ada hadis yang kita nak kelahi pasal apa? Tak payah kelahi, sampai satu masa besok memang letak tangan dulu. Pasal apa? Lutut dah jam. Tangan dulu. Lutut dah sakit. Tak payah gaduh-gaduh. Jadi itu namanya kan berlapang dada tu kan senang. Nak gaduh, kadang-kadang saya tengok dia orang ni. Itu sebab kita ni bukan dipanggil mujtahid. Banyak lagi benda yang kita tak jumpa. Betul kita follow ulama-ulama besar tu. Kalau kita rasa hadis ni kita jumpa, jangan ingat ulama besar tu tak jumpa, Syekh. Mereka tu jumpa lebih daripada apa yang kita jumpa gitu. Cuma kita ni baru terjumpa. Itu pun terjumpa dalam WhatsApp itu. Allahu Rabbi, macam ada satu hamba Allah malam dia tanya, amalan ini tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat dan salafus salih. Saya jawab balik, mana dia tahu sahabat tak buat? Dia dah semak semua kitab-kitab ke? Pandai-pandai nak kata orang tu tak buat, orang ni tak buat. Tak diamalkan oleh golongan ulama muktabar. Kita jawab balik, adakah dia dah semak semua kitab ulama muktabar? Dia kata tak dibuat itu. Macam juga contoh apa contoh? Ni cium Quran ni. Lepas baca Quran cium. Jangan kata bid'ah itu.
Ulama-ulama semak-semak ada. Oh, kita ini tidak dibuat oleh ulama muktabar, tidak dibuat oleh golongan tabi'in. Ulama-ulama kaji yang mencium mushaf ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri. Tabarakallah, walaupun Nabi tak cium Quran, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman lah antara orang yang mengamalkan selepas baca Quran mencium, mengucup Al-Quranul Karim. Yang mari kita kata tak dibuat ni macam kita dah baca habis kitab tu semua. Allahu Rabbi ni tak. Maksud saya tuan-tuan, kita ni biarlah beradab dengan ulama-ulama dan juga dipanggil ilmu itu. Jangan kita ni melihat satu benda daripada sudut yang sempit. Begitulah dalam bab-bab begini. Dalam bab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kalau begitu, hadis ini menjelaskan kepada kita, dan saya melihat kitab Syekh Marbawi ini, walaupun hadis sahih Tirmizi ini sebenarnya banyak, batu kitab ini dipanggil mukhtasar. Dia pilih hadis-hadis dalam sahih Tirmizi yang banyak itu dia pilih, dan saya melihat Syekh Marbawi ini dia pilih hadis-hadis yang agak pelik-pelik itu. Supaya kita tengok ada hadis-hadis yang pelik-pelik ini, supaya jadi perbahasan dan juga makluman kita semua. Jadi begitulah yang kita nak gambarkan dalam bab-bab begini. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi hadis ini menyebutkan hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Mughirah, beginilah Nabi buat. Bagaimana Nabi buat? Nabi beri salam, kemudian baru sujud sahwi, dan kemudian beri salam lagi sekali. Dan hadis ini hadis hasan, hadis ini sahih. Maknanya hasan sahih menunjukkan ada dalil yang demikian dan tidak menafikan. Ada juga dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud sahwi sebelum daripada salam. Yang itulah yang kita amalkan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala 203. Sujud sahwi dan ikhtilaf ulama padanya, kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula beramal pada hadis yang kita baca tadi itu di sisi ahli ilmi, alim ulama, atas bahawasanya seorang lelaki termasuklah perempuan apabila bangun ia pada 2 rakaat pertama, bangun dia meninggalkan tahiyat awal dengan terlupa, nescaya menyelesaikan ia pada sembahyangnya, selesaikan sembahyang, dan sujud ia akan 2 kali sujud sahwi. Setengah daripada mereka itu, mereka yang telah memikirkan, mereka ni tadi ulama-ulama yang memikirkan, yang memutuskan pendapat bahawa sujud sahwi itu dahulu daripada salam, sebelum salam. Dan setengah daripada mereka ulama-ulama, mereka yang memikirkan, mereka yang berijtihad, berpendapat bahawa sujud sahwi kemudian daripada salam, kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula mereka yang memikir sujud sahwi dahulu daripada salam, maka hadisnya lebih asah, lebih sahih. Jadi kata Imam Tirmizi, maka ulama-ulama yang berpegang kepada pendapat sujud sahwi itu sebelum salam, maka hadisnya lebih asah, lebih sahih, lebih tepat. Itulah namanya khilaf. Khilaf ulama-ulama. Macam kita hari ni lah kan, tengok berlaku berbeza pendapat dalam bab Cadbury, tengoklah. Tak, kejap boleh, kejap tak boleh. Saya antara peminat Cadbury dulu lah. Jadi orang tanya, yang dulu macam mana bah? Kita makan dah. Yang dulu yang kita makan tu yang halal, yang haram tu yang baru cek tu. Tengok Jakim kata boleh pula, pakai tu. Jadi itu khilaf namanya, kita meraihkan pendapat-pendapat. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya. Jadi itu dipanggil dalam bab-bab begini, kadang-kadang kita pun kena menerima jugalah berbeza-beza pendapat itu. Itu dalam bab-bab yang ada hari lah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, itu kita selesai dalam bicara bagaimana imam tinggal di awal. Baik, timbul soalnya.
Soalnya bagaimana kalau seseorang sudah tinggal tahiyat awal, sudah sempurna berdiri, masuk ke rukun yang seterusnya, ya, dilarang dia berpatah balik kepada rukun yang sebelum. Oleh kerana dah tinggal tahiyat awal ni kan benda sunat. Bila tinggal benda sunat, kita tak boleh berpatah semula bila sudah masuk rukun yang berikutnya. Bagaimana kalau seorang yang sudah tinggal tahiyat awal berdiri tegak, tiba-tiba turun balik tahiyat awal? Dalam hal ini kita kena ingat, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rufi'al qalam 'anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaih, atau kama qala, diangkat pen, tidak dianggap salah bagi orang yang tersilap, yang terlupa. Jadi dalam kes-kes lupa ni tuan-tuan, dia ada excuse, ada maaf lah. Jadi kalau sudah tegak berdiri, tiba-tiba terlupa, turun balik tahiyat awal, dimaafkan. Tetapi kalau tengah baca tahiyat tu teringat, tak boleh ni, baru teringat, segera berdiri, tinggalkan tahiyat awal tu segera. Ini dalam masalah terlupa, dimaafkan. Ya. Sebab masa berdiri tu kan, baru nak buka kitab muka surat berapa tu, dah duduk tu baru teringat kitab tu. Biasa je, biasa tu. Jadi dalam bab-bab begini, kita pun teringat, tak boleh ni. Bila kata tak boleh, dimaafkan, jangan teruskan, terus berdiri. Baik, itu kalau berlaku kepada kita semayang seorang-seorang. Macam mana kalau berlaku dalam jemaah? Imam dah berdiri. Kita belajar dalam fiqh, bila imam berdiri, sebagaimana Al-Mughirah beri isyarat supaya berdiri, wajib makmum ikut imam diri. Tiba-tiba kita dah berdiri, imam duduk pula. Baik, dalam fiqh kita kena ingat hadis tadi menyebutkan rufi'al qalam, diangkat pen, orang lupa je. Kita dah berdiri, dah tahu tak boleh turun balik, walaupun imam turun balik. Ada pula yang berhujah, bukankah Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam kena ikut tu imam. Yang kita nak ikut itu kalau dia tidak buat salah. Kalau dia salah, dia turun balik, kita diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita jangan turun balik, tak boleh turun balik kerana kita dah masuk rukun berdiri, jangan patah balik. Habis tu imam turun, kita dengan tu imam ni kena banyak sangka baik. Itu sifat makmum dengan ketua dia, sangka baik je lah. Walaupun dia beli panda, sangka baik lah, nak buat macam mana. Ini mungkin hubungan diplomatik ke apa-apa lah, entah engkau lah. Maknanya hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah, sangka baik lah dengan tu imam ni, selagi tak buat benda yang menyalahi syarak itu. Kita bersangka baik, imam ni terlupa barangkali, maka makmum diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, menjadi makmum yang setia, tunggulah tu imam tu berdiri. Pilihan yang kedua, menyampah betul, mufarakah je lah jawapan dia. Kerana itu makmum yang sudah melaknat imam ni, tak ada maksud dia berjemaah. Mufarakah je syekh, isi orang lain lah, faham? Mufarakah je lah, nak buat apa join lagi ya? Itu yang kedua. Pasal apa? Pasal banyak sangat silap. Tadi subuh kunut tak baca, zuhur pula tahiyat awal, zuhur tadi terlebih rakaat pula. Semalam ini maghrib pula, dah tahiyat awal pula tinggal. Aku menyampah betul tu imam ni lah. Baik mufarakah lah. Ini makmum, dia panggil, dia tak boleh dengan imam ni, dia mufarakah, jadi dia semayang sendiri, rukuk, i'tidal buatlah sendiri dia. Ya, dia tak boleh nak ganti tu imam tu, sebab tu imam itu tak buat benda batal solat. Cuma imam tadi disangka, kita sangka dia terlupa. Jadi kalau terlupa, dimaafkanlah, sangka baik lah, jangan sangka buruk, sangka baik tak. Dan lepas semayang pun tak perlu tanya, mam tadi lupa ke apa tadi turun balik tu, tak payah tanya syekh.
Jangan tanya ni dipanggil banyak masalah kita ni kan. Jadi kalau kita nak tunggu untuk imam waktu qiyam. Jangan kita turun. Kalau kita turun, pun ada dua keadaan. Ada yang turun dengan lupa, dimaafkan. Tapi yang turun dengan sengaja, sudah tahu tak boleh, turun juga ikut tu imam, batal mayang dia. Itu namanya nak ikut imam ni, dia kena ikut benda yang boleh setuju je ikut, yang tak setuju jangan ikut. Faham? Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, ingat itu sampailah PRU yang akan datang. Para hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, tajuk kat mana ni? Tajuk kita ni begitulah adab kita berjamaah, ya. Jadi kalau kita sudah berdiri, imam sudah berdiri, makmum jangan diri. Makmum jangan duduk, diri. Tetapi kalau imam belum sempurna berdiri, kita pun subhanallah, imam boleh turun balik. Bila imam turun balik, makmum kena ikut imam macam tahiyat lah. Yang itu tak boleh dia berdiri, dia kena tunggu sama-sama bertahiyat awal. Kerana imam belum masuk rukun yang seterusnya itu. Ini masalah ni ingat supaya tuan-tuan dapat menerangkan kepada orang lain bagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada para tabi'in, dan disampaikan ilmu ini kepada kita. Disitulah kaedah para alim ulama mengambil hukum dalam adab berjamaah dan bagaimana imam meninggalkan tahiyat awal dan bagaimana sikap hukum bagi makmum yang bersama-sama tadi. Qala mu'allif rahimahullah, kita perhabiskan tajuk ini pada bilangan 199. Reverse balik 199 tadi, tak baca lagi. Qala mu'allif, menjagakan imam, menegur imam dengan tasbih bagi laki-laki dan tepuk belakang tangan, tasfik bagi perempuan. Ya saudaraku, pada hadis yang kita baca ini dapatlah hukum menjagakan bagaimana menegur imam daripada suatu yang tersalah atau sebagainya, bahawa mengucap tasbih makmum yang laki-laki. Maka berkatalah makmum itu subhanallah. Demikianlah juga datang hadis yang mengatakan suruh Nabi dengan yang demikian. Datang hadis riwayat Abu Hurairah, hadis hasan sahih, di mana Rasulullah bersabda, at-tasbihu lirijal wa tasfiqul linnisa. Orang laki-laki disuruh tasbih. Ini adab dan etika. Jadi orang laki-laki tasbih, orang perempuan hanya tasfiq aja. Ya. Baik, bila kata tasbih, maka dia ada undang-undang dia. Etika yang pertama, hanya nak tegur imam tu dengan tasbih. Ini kalau imam pertama meninggalkan sunat ab'ad. Tinggal kunut ke, tinggal tahiyat awal ke, satu, dua. Kemudiannya kalau imam terlebih rakaat, boleh tasbih subhanallah, subhanallah, ya. Adabnya dipanggil yang pertama hanya dengan tasbih. Jadi jangan tegur tu imam dengan yang lain daripada tasbih. Imam pun terlebih rakaat, astaghfirullahalazim, pun tak boleh tuan-tuan, tak boleh, ya. Jangan yang lain daripada tasbih. Jangan imam terlebih rakaat, makmum di belakang pakat alhamdulillah. Pasal apa? Imam tak cukup rakaat, senang sikit hari ni, cepat habis. Alhamdulillah. Tak boleh juga, ya. Tasbih yang pertama. Yang keduanya, menegur itu dengan sopan santun, jangan segah-segah, jangan tengking herdik, dengan lembut, lemah lembut. Yang tiganya, kita menegur itu bukan sepanjang masa. Umpamanya imam sudah tinggal dari awal, sebelum dia masuk rakaat yang seterusnya saja. Begitu juga bagi imam yang terlebih rakaat. Bila imam terlebih rakaat, makmum di belakang subhanallah. Bila imam tu tetap dengan pendirian dia, dia rasa dia tak cukup rakaat, tak mengapa, kerana memang begitulah yang diajarkan pada kita
orang yang tersilap, yang tersalah ini dimaafkan. Orang terlupa ni dimaafkan dia. Jadi barangkali imam terlupa dan imam dengan pendirian dia. Dia rasa oh makmum, dia dengar makmum subhanallah, tapi dia rasa belum cukup rakaat. Malah imam kata dia orang yang tak cukup, aku pula yang disalahkan. Ya, kita jangan pengaruh untuk imam, biar dia. Kalau macam ni macam mana makmum nak buat? Dia beri dua pilihan pada makmum. Pilihan yang pertama, tunggulah imam tu sampai dia habis. Kita duduk tak subhanallah, imam dah lebih rakaat, kita tak boleh ikut sebab dia terlupa, dimaafkan. Kalau kita sengaja bangun, dipanggil menambah rakaat, batal mayang kita. Habis tu tunggu tu imam, tunggu dah baca tahiyat, habis dah. Dah habis tahiyat dah baca, keluar cerita bola, satu bola keluar. Dah imam baca sampailah imam beri salam, barulah kita beri salam. Itu namanya makmum yang setia. Yang kedua, pilihan yang kedua, mufarakah macam biasa. Farakah. Kalau dah mufarakah tu, pahala kita takat tu jelah berjemaahnya. Jadi bila dah mufarakah, baca tahiyat, beri salam dululah. Ya, tak ada masalah. Tok imam itu sebab tok imam dengan pendirian dia. Walaupun kita dah nasihat dia, dia jenis tak terima nasihat, nak buat macam mana? Orang dah kata jangan beli panda, beli juga. Pandamu jadi panda belaka. Jadi makna kata hadirin hadirat, nak buat macam mana? Dah dia ada kuasa kan, imam. Jadi kita sangka baiklah dia terlebih rakaat itu dengan lupa. Jadi jangan kita pengaruh. Itu adab yang kedua. Jangan kita marah, jangan kita dipanggil pengaruh dia, biarkan dia dengan pendirian dia itu. Baik, macam juga tadi imam dah berdiri, dia turun balik. Kita sangka baik, barangkali dia terlupa, tak apa. Okey. Kemudiannya adab yang seterusnya dalam makmum menegur imam ini, pertama dengan tasbih, kedua dengan lemah lembut, ketiga sebelum masuk rukun yang seterusnya. Maka antara adab bagi seorang makmum ialah dia hendaklah kalau masih bersama imam, maka kalau imam itu sujud sahwi, makmum pun wajib turut sujud sahwi. Walaupun imam terlebih rakaat, jangan pula kita berpendirian yang salah dia, biarlah dia sujud sahwi. Apa kena mengena dengan aku pula? Tak boleh, kerana kita masih ada link dengan imam. Selagi tidak mufarakah, kita kena ikut imam sujud sahwi. Tapi kalau imam beri salam, tak mau sujud sahwi, kan dia terlupa, dia pun tak sujud sahwi. Oleh kerana sujud sahwi itu kan sunat, maka makmum diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, ikut imam beri salam. Pilihan yang kedua, sujud sahwi mewakili imam pun. Ya, makmum pula yang tolong sujud sahwi untuk imam. Punya baik makmum, nampak tak? Boleh dalam fiqh kita buat begitu. Padahal yang silapnya imam, sama ada terlebih rakaat ataupun imam tadi meninggalkan tahiyat awal. Begitu. Jadi kalau imam bagi salam, kita bagi salam lah. Kalau imam dipanggil, kalau imam dipanggil sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Walaupun sunat sujud sahwi itu, tapi oleh kerana kita mengikut imam, wajib kita sujud sahwi sama. Itu dipanggil benda sunat yang menjadi wajib dengan sebab berjamaah. Ini orang lelaki, adabnya begitu. Adab dia begitu. Kemudiannya para jemaah rahmati Allah, orang perempuan pula tepuk belakang tangan. Boleh tak tepuk tapak tangan dengan tapak tangan? Ya saudaraku, bagi segala perempuan itu boleh ia menjagakan imam, menegur imam yang tersilap daripada sesuatu dan sebagainya. Maka penjagaan, cara dia nak jagakan imam, nak tegur imam itu dengan tapak tangan kanan atas belakang tangan kiri. Dan jangan tepuk tapak tangan atas tapak tangan. Tepuk. Maka jika memperbuat akan demikian itu atas jalan bermain-main,
nescaya batal sembahyangnya sembahyang perempuan tadi kerana menafikan sifat sembahyang. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kalau begitu, inilah apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat bahawa apa yang dilakukan ini memudahkan kita untuk memahami dasar-dasar fiqh. Inilah sebab dipanggil hadis ini hadisul ibadah. Daripada hadis ini timbulnya hukum-hukum dalam ibadah. Jadi saya rasa itulah yang boleh kita bincangkan dalam bab ini. Moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tak jelas, bolehlah tuan-tuan bertanya. Kalaulah dipanggil ada sebarang soalan, kita silakan. Kalau tak ada, alhamdulillah, boleh balik awal sikit malam ni. Tak ada, alhamdulillah. Jelas sebab yang saya hendak satu je tuan-tuan ingatkan benda ini, supaya kalau berlaku masalah ini kita boleh selesaikan sama-sama. Yang pertama, yang keduanya, supaya ilmu ini dapat kita pelihara, kita pelihara sama-sama. Sebab di akhir zaman ni ilmu hilang dan hilang. Jadi kalau kita tak pelihara, nanti agama ni takkan berkembang dia. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itulah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada? Tak ada? Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya. Apabila kita musafir, kita niat qasar, lalu kita terlupa naik rakaat yang ketiga, kalau kita teringat, wajib segera turun. Kerana kita sudah berniat qasran, qasar. Jadi sama dengan hukum orang yang sembahyang 4 terlebih rakaat. Oleh kerana kita mengambil dasar hukum innamal a'malu binniyat. Amalan kita ni ada niat. Jadi kita sudah niat 2 rakaat. Dia sembahyang qasar ni, kita niat pertama dipanggil qasar, ta'arud ta'yin dia. Kita sebut aku solat fardu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu dianggap qasar. Ataupun dia kata aku solat fardu zuhur qasar. Maka dia panggil 2 rakaat. Maka kalau sudah naik rakaat 3, tak boleh diteruskan. Kecuali terlupa, dimaafkan. Tapi dalam bab lupa ni, bila dia teringat, dia kena tinggalkan segera. Umpamanya tadi dia dipanggil ragu-ragu, syak. Bila syak, tiba-tiba sudah datang yakin, confirm ni lebih. Walaupun datang yakin itu dalam rukuk, masa rukuk tu baru sungguh lebih ni. Lepas tu terus saja tahiyat akhir. Jangan dia teruskan i'tidal dan sujud, jangan. Itu dalam bab lupa. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lain, silakan. Tak ada. Alhamdulillah. Jadi terima kasih hadirin hadirat. Semoga kita bertemu kembali, dan sebelum saya menamatkan kuliah ni, insya-Allah kita berjumpa lepas Ramadan. Ramadan ini barangkali tidak ada kesempatan kita untuk bersama-sama dengan kesibukan masing-masing. Dan saya merakamkan ucapan terima kasih pada tuan-tuan semua atas doa tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan, sokongan tuan-tuan pada saya dan keluarga, sembahyang hajat dan segala bantuan, sehinggalah pemergian isteri saya. Alhamdulillah, ini ujian Allah Ta'ala. Jadi terima kasih, semoga dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan isteri saya, dia meninggal itu usia dia 36 tahun 1 bulan, baru 1 bulan birthday dia, dan 11 hari lah. Nampak macam mana kan? Dia sebenarnya benda ni proses saja, siapa dulu siapa kemudian. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian, tu je. Wallahu a'lam, itu je, nampak macam mana. Wallahu a'lam, semoga kita bertemu kembali, dan semoga kita semua ditempatkan di kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat.
dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Allahumma ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami di malam ini perhimpunan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat dan dosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika.